Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Al-Babus Thalis, Ahkamul Janaiz. Hukum yang berkaitan dengan jenazah. Sebelum jadi jenazah, Tuan Syekh kita memulai dengan ta'rif jenazah. Beza di antara jenazah dengan jinazah kita telah bincang dalam siri lepas. Beza dengan maitun dengan mayyitun. Kemudian kita pergi kepada kelebihan mengingati mati dan juga adab ziarah orang sakit. Kemudian sambungan kita pada kali ini adabul muhtadar. Adab al-muhtadar iaitulah adab di saat orang hampir mati. Dia panggil nazak. Ketika orang ni hampir nak mati, apakah adab yang patut kita lakukan kepada dia? Dia tak tahu apa dah. Maka dalam kitab kita ni menyenaraikan sebanyak 5 adab. 5 adab. Adab di saat menghadapi kematian. Ada 5 perkara. Orang yang nazak dalam bahasa Arab kata muhtadar, sa'atul ihtidar. Tulis saat ihtidar. Apa makna dia? Saat dia telah dihadiri oleh malaikat. Malaikat maut sudah datang dekat dengan dia. Itu dia panggil sa'atul ihtidar. Ataupun bahasa kita suka panggil nazak, kan? Nazak ni orang nak kena cabut nyawa. Nazak ataupun ihtidar ialah orang yang didatangi oleh maut tetapi masih belum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal, orang panggil mati, mayat. Namun sudah nampak padanya tanda-tanda kematian. Nampaklah nyawa dia tu naik dah. Kalau dia di hospital tu, dia punya terah pergerakan nyawa dia, jantung dia tu boleh nampak. Sakaratnya sudah bermula dengan dicabut roh dari jasad. Roh kita nampak dia tarik. Maka diminta kepada ahli keluarga dan kaum kerabatnya atau orang yang berada di sekelilingnya agar melakukan perkara-perkara berikut. Dengar ni, bila kita duduk dekat orang nak mati, maka 5 perkara ini perlu dilakukan. Yang pertama, al-ittija'. Al-ittija' maknanya dibaringkan. Kalau dia duduk, kita tak dia tidur. Sunat dibaringkan orang yang nazak atas rusuk kanannya dan dihadapkan ke kiblat menurut pendapat yang sahih. Maknanya kita tidur, letak dia tu macam tidur mayat lah. Tidur mayat dalam kubur tu. Kita letak gitu. Dan jika yang demikian susah kerana tempat sempit atau sebab lain, dia tak boleh dibaringkan atas rusuk kirinya. Kita pusing ikut kiri pula. Mungkin lokasi agak sukar. Kerana demikian lebih mudah menghadap ke arah kiblat. Jika susah, tak boleh nak letak. Diletakkan dengan menelentang dan wajahnya diangkat sedikit dan menghadap ke arah kiblat. Kita letak dia terlentang, tidur baring, angkat sikit kepala dia biar nampak kiblat. Demikian juga kedua tapak kakinya menghadap kiblat. Maknanya kaki itu kena angkat. Biasanya tanda-tanda orang nak mati tu kaki dia tu betul dah. Itu maknanya habis dah, dia kena tarik dah nyawa. Itu yang pertama. Adab yang pertama, kita kena baringkan dia atas rusuk kiri kanan
menghadap muka dia kiblat. Kalau tak boleh kiri, kalau tak boleh juga baring menelentang dengan mukanya menghadap ke arah kiblat. Mana ada 3 pilihan. Yang kedua, adab yang kedua, at-talqin. Apa makna talqin? Ingat ni, jangan salah faham. Dia kata talqin apa? Orang tak mati lagi ni. Ini talqin, artinya talqin itu iaitu kita ajar dia mengucap. Itu makna talqin. Sebelum dibaringkan orang yang nazak atau semasa dibaringkan, sunat ditalqinkan. Tulis pelajar, ditalqin mana diajarkan. Itu makna talqin. Dengan syahadah, iaitu la ilaha illallah, kita ajar dia gitu. Yang demikian dilakukan secara lembut, tanpa didesak, agar dia tidak jemu. Jangan suruh. Jangan suruh kata ngucap. Itu lagu tu tak boleh. Dia celik mata kita, Allah, dia ni sibuk. Yang kita naknya, bahkan orang yang berada di sisinya mengulang-ulangi kalimah la ilaha illallah. Mana kita duduk dekat dia tu, kita baca. Mana itu mana talqin, mana kita ajar dia. Kita peringatkan dia supaya ulang kalimah ni. Jadi ada dekat, kalau duduk kita dekat telinga dia, kita kata la ilaha illallah. Biasanya setengah orang ni kalau kita ajar mengucap, dia marah, dia kata mata nak mati dah. Sebelum mati lah orang mengucap je. Kalau sudah mati, habis tempoh. Perlahan-perlahan aja, cara lembut. Dan tidak perlu berkata kepada orang yang sedang nazak, ucapkanlah. Tak payah kata, ucapkan, tak payah suruh. Bahkan diperdengarkannya agar dia beringat. Kita suruh, kita sebut biar dia ingat. Dan tidak disunatkan menambah Muhammadur Rasulullah. Cukup kita kata la ilaha illallah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi kita bersabda, talqinkanlah, ajarkanlah orang-orang yang hendak mati. Tulis, hendak mati, bukan ajar orang mati, orang nak mati, dengan la ilaha illallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Mautaka ay man qurba mautu, orang yang hampir mati. Orang yang mati jangan duk ajar lagi, dia tak jawab dah. Muaz radhiyallahu anhu meriwayatkan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapan dia, dekat dia nak mati, dia ucapkan dia ya, la ilaha illallah, nasaya dia akan masuk surga. Hadis ini rawahu Abu Daud dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Artinya itu yang dikatakan kita berpada dengan la ilaha illallah. Kalau dia boleh ucap Muhammad Rasulullah, lagi cantik. Tapi takut dia tak larat dalam masa tu. Orang sedang nazak, dalam keadaan sakarat, bukannya senang, kan? Kita ajar. Bagi orang yang menghadiri orang yang sedang nazak, disunatkan agar mengingati Allah Azza wa Jalla. Kita ingat, jangan lalai. Ingat Allah, la ilaha illallah. Kita sebut gitu ya. Lalu membisikkan di telinganya, kita kata apa? Mengingati Allah amat berkat. Ingat Allah, la ilaha illallah. Maka mari kita semua mengingati Allah. Kita sebut ya. Kita baik, kita ingat Allah, mari kita pakai ingat, biar dia teringat.
apabila orang yang nazak menyebut kalimah syahadah atau menyebut nama Allah, maka tidak perlu lagi diulangi selama dia tidak bercakap dengan perkara-perkara dunia. Kalau dia sebut dah la ilaha illallah, kita pun diamlah. Tak usah duduk asak dia kuat-kuat. Nanti dia cakap pula, kita ulang balik la ilaha. Bagi orang yang mentalqinkan, orang yang nak ajar mengucap tadi, disunatkan bukan dari orang yang dituduh menginginkan harta pusaka. Jangan pandai aja aku mengucap nak suruh aku mati dah. Celek mata dia, nak ambil duit aku tu. Jangan ada orang, ada unsur-unsur tuhmah, maknanya ada benda sesuatu, jangan suruh orang lain. Atau orang yang mempunyai permusuhan dengannya. Orang bermusuh dengan dia, kata dia ni nak suruh aku mati ni, kan? Atau orang yang hasad dengki dan seumpamanya. Dan talqin mana ajar mengucap itu dilakukan oleh ahli waris yang lebih mengasihani, orang yang paling rapat dengan dia, yang sentiasa duduk jaga dia. Orang panggil asfaq al-warasah, mana waris dia yang ambil berat pada dia. Kemudian yang selepasnya, mana yang seeloknya dekat dia nak mati, orang yang duduk keliling dia tu, iaitulah anak dia, keluarga dia yang sentiasa mengambil berat dengan dia. Orang lain tak usah duduk sibuk. Ni kita ni kadang-kadang orang-orang hak luar ni, tengok kawan tu nazak, dia duduk lempuh masuk juga dalam bilik, tak payahlah. Kecuali darurat nak macam mana. Terutama sekali kalau lah orang yang nak mati tu wanita muslimah, dan kita tutup dia aurat dia baik-baik, biarlah dia pergi dengan tenang, insya-Allah. Adab yang ketiga qiraatu yasin. Ini jadi amalan masyarakat kita ni, bila orang nak mati baca yasin, kan? Sunat membaca surah yasin di sisi orang yang sedang nazak. Orang nak mati, kita baca yasin. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar, diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, iqra'u ala mautakum yasin. Bacakanlah surah yasin ke atas orang-orang yang nak mati di kalangan kamu. Bila orang nak mati, kita pergi baca surah yasin. Orang nak mati pergi baca surah yasin. Kenapa? Sebab apa nak baca surah yasin? Tengok sebab. Kerana padanya, pada surah yasin itu disebutkan keadaan hari kiamat dan kebangkitan. Apabila dibacakan di sini, maka ingatannya menjadi segar akan keadaan yang tersebut. Maka itu dia panggil baca tanda pelajar. Tanda hadis ini rawahu Abu Daud, Ibnu Majah, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kata Imam Nawawi, tulis dia lepas pada Abu Daud Ibnu Majah tu, kata qala Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar dan juga Al-Majmu' dan Al-Khulasah, dia kata hadzal hadis dhaif. Sanad hadis ini dhaif, hadis lemah. Demikian jugalah ulama-ulama lain pentahqiq hadis masa juga meletakkan hadis ini dhaif. Hadis bacalah yasin ke atas orang nak mati di kalangan kamu itu lemah, tetapi bolehlah, sebagaimana yang dikhilafkan oleh ulama dalam masalah kelebihan. Kalau tak saya baca yasin, baca ayat Quran lain-lain. Cuma ulama kata tujuan yasin itu kerana zikrul ba'as. Dalam surah yasin akan menyebut tentang kebangkitan dan menyebut tentang hari kiamat. Bila kita sebut kan, jadi apa ni,
teringat dia kepada kematian, teringat dia kepada kiamat. Wallahu alam. Mana dalam masalah ini ada perbincangan lah dari sudut sanad dia dhaif. Ulama dah bahas pula tentang hadis dhaif dalam masalah amalan-amalan begini. Kita kata wallahu alam. Daripada duk buah, dia duk cakap benda pelik-pelik, nak baca Quran, biar Allah Taala turunkan rahmat. Nak baca surah Yasin, baca qul huwallahu ahad, baca apa saja yang kita ingat. Kita doakan supaya sahabat kita yang sedang nazak ini dapat pergi mengeluarkan ruh dia dengan baik, mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, insya-Allah. Yang keempat, husnuz zanna billah. Husnuz zanna billah, berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Islam secara umum dan orang sakit secara khusus berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Maksudnya jangan sekali-kali ada seorang di kalangan kamu mati melainkan dia berbaik sangka dengan Allah azza wa jalla. Apa makna berbaik sangka? Tengok hadis ini riwayat Abu Daud dan Ahmad. Makna berbaik sangka itu iaitu berbaik sangka bahawa Allah Ta'ala akan merahmatinya dan mengharap yang demikian kepadanya, merenung ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan kemurahan limpah kurnia Allah Ta'ala, keampunan dan rahmatnya, apa yang dijanjikan kepada ahli tauhid dengan rahmat yang dilimpahkan pada hari kiamat, membuang jauh maksiat-maksiat dan dosa-dosanya, dengan mengiktikadkan bahawa dia menemui Allah yang maha mengasihani, yang mengampuni seluruh dosa, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, firman Allah Ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku menurut sangkaan hamba-hambaku kepadaku. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Maknanya waktu kita nak mati ni tak ada lagi masa kita nak takut-takut pada Allah Ta'ala sebab sudah habis tempoh. Sekarang kita mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan limpah kurnia Allah. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat, kita harap Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Itu dipanggil husnuzan. Sebagai penguat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali ada seorang di kalangan kamu mati melainkan dia berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Allah terima amalan dia, Allah ampunkan dosa dia. Hadis ini rawahu Abu Daud Ahmad. Oleh itu disunatkan bagi orang yang berada di sisi orang sakit dan orang yang sedang nazak agar mengingatkannya dengan berbaik sangka kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya, dan apabila dia melihat daripadanya tanda-tanda putus asa, macam kecewa, maka wajib diingatkan. Contohnya dah, kita duduk dekat orang nak mati, tiba-tiba dia duduk mengeluh, aku ni tak tahu dah, Allah Ta'ala campak dari akar aku ni, celaka aku lah. Waktu tu wajib kita ingatkan bahawa kita bersangka baik dengan Allah. Kita dah solat, kita dah puasa, kita dah zakat, kita dah pergi haji, kita dah buat benda-benda yang baik, pergi belajar. Kita harapkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah kabul kita sebagai hamba-Nya yang diredai. Jadi kita jangan biarkan dia melahirkan rasa putus harap daripada rahmat Allah. Di saat itu tidak lagi waktu untuk beribadat, waktu untuk nak kita tahwifkan dia. Kita hanya lebih kepada isu positif, kita mengharapkan berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla.
Adab yang kelima, tahsinul khuluq, memperbaiki akhlak. Kita ni kadang-kadang orang sakit banyak juga langgar SOP sakit. Sakit macam tu sakit. Sakit tubuh, jantung sakit, mulut tak sakit. Ini bahaya. Yang kelima ni tanda, ada beberapa perkara yang perlu kita kena ingat. Orang yang sakit sepatutnya memperbaiki akhlaknya. Macam mana nak baiki akhlak? Letak nombor 1, letak nombor pelajar. Ada 10 perkara ni. Yang pertama, menjauhi pertelingkahan. Kita nak mati ni tak usah duduk balah dengan orang lagi. Duduk cara hatu, cara hani. Tak payahlah. Baik kita diam-diam, kita istighfar. Astaghfirullah, ya Allah, aku sudah hampir mati dah ni. Yang kedua, menjauhkan diri daripada pentelingkahan, perseteruan dan kesibukan dengan perkara-perkara dunia. Tak usah duduk sibuk lagi. Duduk mikir kalau aku mati ke, bangunnya aku ni tulu jaga, kebun aku, tak usah duduk bicara. Semua harta awak sudah jadi hak pesaka, jadi hak orang dah. Tak payah duduk sibuk. Itu yang pertama. Yang pertama, jangan duduk kelahi, jangan duduk balah, jangan duduk sibuk dengan dunia. Adab yang kedua. Tulis adab yang kedua. Dan hendaklah bersiap sedia. Dalam sudut jiwa dia kena bersiap sedia untuk menemui Allah Azza wa Jalla. Kita kena bersiap. Kita nak jumpa dengan Allah Azza wa Jalla ni bukan nak pergi jumpa dengan lain, kan? Menemui Allah Azza wa Jalla untuk mengakhiri amalan-amalannya dengan kebaikan. Kita niat gitulah. Niat kita nak jadi orang baik lah. Yang ketiga, hendaklah dia meminta maaf kepada isteri. Manakala kita ni sakit, suami panggil isteri mari duduk dekat kita, adinda, minta maaf lah selama kita bersahabat 20, 30, 40 tahun. Mungkin ada saya terkasar bahasa, beke-beke je kau awak tak bagi nafkah cukup, minta maaf. Panggil anak-anak pula. Mana anak, minta maaf lah, ayah dulu sibuk, tak ada nak jagamu. Dan seluruh ahli keluarga, jiran, tetangga dan sahabat handai. Manakala kita boleh panggil jiran, tetangga, sahabat handai, rakan-rakan dan orang yang punya hubungan muamalah dan persahabatan dengannya. Mari panggil belakang, mari panggil belakang, dan minta keredaan mereka. Panggil, minta reda lah, aku nak pergi dah ni. Kalau tengok keadaan ni tak ada harapan lagi nak hidup, kalau kanser kat orang panggil habis tahap dah kita ni, doktor pun nak cabut wayar dah ni, panggil anak-anak dia, keluarga dia, boleh minta maaf. Yang keempat, tulis, dan menumpukan diri kepada bacaan Al-Quran. Baca Quran lah kita, dan zikir, dan baca kisah-kisah orang-orang yang soleh ketika mereka menghadapi kematian. Kita kalau boleh kak, kita ambil CD ke kaset ke ustaz ceramah contohnya tentang bagaimana orang soleh mati, kita dengarkan dia, ataupun kita baca buku-buku ahwalus salihin, kan? Sebagaimana dulu ana cerita bagaimana seorang ulama hadis, Abu Zur'ah Ar-Razi, ketika nak mati, dia mati dengan baca hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Tak sempat dia nak kata dakhalal jannah, mati sekali. Kita baca. Yang ke-5, hendaklah dia memelihara sembahyang, jaga solat. Ini masalah kita hari ni. Orang sakit bab solat slow lalu.
Kita suruh dia semaya, dia celik mata kita pula. Suruh orang semaya. Orang tengah sakit ni. Ini celik mata. Jaga solat. Dan ya hafiz ala solat, jaga solat. Semaya kena jaga. Yang ketujuh, dah. Yang keenam, dan zikir. Ingat, zikir waktu pagi, zikir waktu petang, zikir lepas solat. Maknanya hidup dia tu zikir. Kalau boleh kita perisai Muslim, jangan tak ada, biar ada tepi dia tu. Baca. Nak makan baca, apa saja kita berzikir. Kalau tak ingat hal lain, kita zikir, kita ingat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ingat. Yang ketujuh, menjauhi daripada benda-benda najis. Kalau ada kotor-kotor tu kita bersih. Biar malaikat rahmat duduk sana, duduk kat dia pun selesa. Tidak kata bang busuk, najis-najis ni, tak boleh. Yang ke-8, hendaklah berwasiat kepada ahli keluarganya agar bersabar setelah matinya. Panggil keluarga kita, kalau aku mati, sabarlah. Dan jangan meratapi kematianku. Jangan, kalau aku mati jangan duduk topik, duduk merau macam orang jahiliah tu, bertopik. Jangan buat. Dan berpesan kepada mereka ataupun jangan banyak menangis. Tak duduk meratap, menangis, merau, tak ada. Tapi kalau mengalir air mata itu naluri manusia, itu tidak dihalang. Manakala ada orang mati, kita mesti mengalir air mata sedih kan. Itu biasa dah. Kalau tak mengalir air mata tu, maknanya ada bukan keluarga dia lah. Bukan orang disayangi lah tu kan. Yang ke-9, tulis itu, berpesan kepada mereka agar meninggalkan bid'ah yang dilakukan oleh orang ramai ke atas jenazah. Pelik-pelik ni. Dalam bab bid'ah nanti kita akan tengok di akhir kitab kita. Di ujung kitab kita tu, insya-Allah bab yang terakhir dah. Setelah kebumi jenazah, tengok di ujung ni. Dia akan sebut pada kita ni, bab bid'ah jenazah. Tengok ni, di antaranya, tengok muka surat 610. Bid'ah jenazah ni, manusia mengada-ngadakan sebahagian daripada bid'ah seperti yang wajib dijauhi, di antaranya membawa kalungan bunga bersama jenazah. Bawa bunga kata atas kereta, macam Cina berlaku. Di antaranya membangunkan kubur dan membuat binaan datangnya. Kita pesan anak, jangan dia buat binaan atas kubur aku dengan marmar, dengan mozaik, jangan. Meratapi mayat, menyibukkan ahli keluarga mayat untuk membuat makanan. Orang sibuk dengan mayat, kita duk sibuk nak jamu orang pula. Dan mengumpulkan orang ramai ke atasnya setelah kematian, atau selepas 1 minggu, atau selepas 40 hari. Bahkan sunat bagi kerabat dan jiran membuatkan makanan bagi ahli keluarga mayat pada hari dan malam kematian. Ini di antara kita kena wasiat pada keluarga kita. Jangan buat benda-benda yang apa disebut tadi, perkara-perkara yang bid'ah sebagaimana telah disenaraikan oleh para ulama. Tanda situlah. Jangan buat. Berapa dah kita ni? 7 dah. Yang ke 10, tanda. Yang ke 10, yatlubud du'a minhum, dan meminta mereka mendoakan. Pesan ke anak-anak kita, pesan pada keluarga kita, doakanlah aku biar aku mati dengan husnul khatimah, dapat mengakhiri hidup aku ni dengan la ilaha illallah. Bila lepas pada aku mati, anak-anak jangan lupa hari-hari doa ke abah, doa ke ayah, doa ke mak, kan? Pesan yang baik-baik. Itulah. Itu di antara 10 perkara adab
kita memperbaiki akhlak kita dan keluarga kita di saat kita kematian. Apabila orang sakit itu, tak jadi mati pula dah. Lepas belah tangisan apa dah, hidup balik. Apabila orang yang sakit itu sembuh, dianjurkan menasihati dan mengingatkannya agar menyempurnakan perjanjian Allah ke atasnya dari bertaubat dan melakukan kebaikan, dan sepatutnya bersyukur pada Allah atas kesembuhan dan keafiatannya, memelihara taubat, istiqamah, melaksanakan ibadat-ibadat dan kewajipan-kewajipan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, dan sempurnakanlah janji dengan Allah dan dengan manusia, sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Kita berjanji ini akan ditanya. Suratul Isra ayat 34. Dianjurkan bagi ahli keluarga orang sakit agar menjaga dalam sakitnya. Jagalah orang sakit ni, sabarlah, berlemah lembut dengannya, jangan duk baikin sangat. Jekoh macam, jangan, kau itu sakit. Bersabar menghadapi susah payah dan tindak tanduk dalam sakitnya. Biasa orang sakit ni dia baikin, mudah nak marah, jadi kita kena sabarlah. Tulis tepi kita, keluarga kita sakit, kitalah yang diuji oleh Allah Ta'ala. Kita sabar ke tidak, kita dapat melayani dengan baik atau tidak. Maknanya kita nak tengok ujian kita dengan bapak kita ni waktu dia sakit. Waktu dia senang, Masya Allah, ya, anak-anak mari rumah mak, tak ada kan anak masak, mak dulu lagi masak, Masya Allah, rajin orang tua. Tapi bila dia sakit, maka terujilah kita di saat itu. Saat itu kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, selesailah kita daripada 5 adab ketika nazak, ketika sakit. Dan daripada 5 tu ada 10 pula adab bagi orang yang sakit itu sendiri. 5 adab untuk orang kita menghadapi, kita menguruskan dia. 10 perkara orang sakit sendiri pula kena buat. Sekarang ini kita berpindah kepada adabun lil mayit faur wafatihi. Ada adab bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kalau orang mati, apa yang patut kita buat kepada dia? Dia mati dah, dia tak buat apa dah. Yang kena buat apa siapa? Kita kena buat. Dalam kitab kita ni menyelarakan 9 perkara yang kita kena lakukan apabila berlaku, sudah dikonfirm matinya seorang itu. Ada orang yang telah meninggal dunia. Mati dapat dipastikan dengan keluarnya ruh dari jasad, berhentinya denyutan jantung, tubuh sudah mulai berubah kepada situasi tertentu, sejuk dah tubuh dia, senyap, dan hilang kekuatan dan menjadi lembek. Oleh itu dianjurkan bagi mahramnya, dengar ni, dianjurkan bagi mahramnya, orang yang rapat dengan dia, keluarga terdekat yang haram nikah, kita panggil mahram, untuk menangani urusannya. Orang-orang lain janganlah, kecuali perempuan sama perempuan, tak lainlah cerita. Kerana banyaknya kasih sayang terhadapnya, mana keluarga dia ni orang ni sayang kepada dia. Kaum lelaki menangani urusan lelaki, dan wanita menangani urusan wanita. Dan boleh bagi lelaki-lelaki menangani urusan wanita mahramnya, tak apa. Kita nak lelaki-lelaki tapi kita nak uruskan mak kita, boleh. Sebagaimana wanita boleh menangani urusan lelaki mahramnya, anak perempuan nak diuruskan mayat ayah dia, boleh. Dan suami isteri diiktibarkan seperti mahram pada yang demikian. Waktu hidup dulu dua tu, dia duduk dua tu dah. Takkanlah kita mati ketemu jangan sentuh lagi suami ni, dia sudah matilah, sentuhlah, uruskanlah dia, kan, pada yang demikian. Dan adab-adab menguruskan mayat itu seperti berikut. Tulis nombor 1, taghmidu al-ainaini, memejamkan kedua-dua mata.
Bila orang ni sah dah mati, kadang-kadang mayat ni mata dia terbuka, tak rapat. Sunat memejamkan kedua-dua matanya agar tidak buruk dipandang dengan terus terbelalak. Kalau mata duk celak gitu, lain macam lah. Maka kita kena mata dia, biar dia tutup mata dengan baik. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika apa ni, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menziarahi Abu Salamah. Abu Salamah mati, Nabi kita nak pergi ziarah dia. Dan matanya terbuka. Mata dia celek. Lalu dipejamkannya. Maka Nabi kita tutup mata dia. Allahu Akbar. Bahagianya Abu Salamah. Ia menutupkan matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipejamkannya. Kemudian Nabi kita bersabda. Nabi kata apa? Innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut, ia diikuti oleh penglihatan. Biasa kan kita dekat orang nak mati, tiba-tiba mata dia celak, dia tengok. Bahasa orang kampung kata memandang. Itu dia bukan tengok kita, dia tengok ruh dia diambil oleh malaikat. Naik. Allah. Sudah diangkat oleh malaikat mata dia. Dengan kemudian memejamkan matanya, sunat kita membaca bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar bila orang mati kita tutup mata dia. Masya-Allah, tabarakallah. Hadis Abu Salamah tadi panjang, diriwayat oleh Imam Muslim dan lain-lain. Yang kedua, syaddul lahya ini, apa ni lahya ini? Ikat dagu dia. Kita ambil kain, kita ikat sini, ikat di dagu ni supaya tidak terbuka. Takutnya tengangor gitu kan, tak comel mayat ngangor gitu. Mata celek, mayat ngangor. Ya. Tak boleh gitu, tak comel. Tidak sopan. Sunat mengikat dagu dengan pembalut lebar yang meliputinya. Mana kita ambil kain serbai dia ke, kita pun ikat dagu ni ke kepala dia. Biar mulut dia tutup. Kalau orang perempuan ambil kain tudung dia, ikat. Diikat dari atas kepala hingga mulutnya tidak terbuka. Biar tutup. Yang ketiga, talyinul mafasil, melembutkan sendi dia. Mana kita ambil tangan dia ni, awak gitu. Tak. Sunat melembutkan sendi-sendi dengan melipat lengan bawah secara perlahan ke lengan atas, kemudian dikembalikan semula. Melipat betis ke paha dan paha ke perut, kemudian dikembalikannya. Mana kita gerak sekejap, pasal mudah nak supaya dia bergerak lembut, senang kita nak mandi nanti. Dan melembutkan jari-jari. Yang demikian untuk memudahkan memandikannya. Jangan duk kerah mayat gitu. Kerana kehangatan tubuh masih kekal selepas mati. Jika sendi-sendi dan anggota-anggota telah dilembutkan, maka ia akan menjadi lembut. Dan jika tidak, ia akan mengerah dan susah dilembutkan lepas tu. Mana kalau tangan duk begini, kita tak pelembut lalu duduk sini, kerah gitu. Lepas pada tu payah nak betul balik kan. Yang keempat, al-wad'u 'ala sarir, diletakkan di atas katil. Moleknya mayat tu kita ambil katil, kita letak atas. Sunat meletakkan mayat sebaik sahaja selepas mati di atas katil ataupun papan atau sesuatu yang tinggi, ataupun kita ambil tilam lah. Ambil tilam, biasa kita tidur tu letak atas tu tinggi sikit, agar ia tidak terkesan dengan kelembapan bumi lalu berubah. Dan jika tidak boleh diletakkan atas, tak boleh, tak ada tilam,
maka diletakkan di atas tikar agar ia tidak panas lalu berubah. Yang pentingnya kena lapik lah mayat. Eloknya tinggi atas katil, atas tilam, atas tikar. Jangan letak atas tanah gitu. Yang kelima menghadap kiblat. Kita letak muka dia tu menghadap ke arah kiblat. Sunat menghadapkan mayat ke kiblat seperti mana yang telah disebutkan dalam ketika nazak. Maka dibaringkan atas rusuk kanannya dan lebih utama ditelentangkan. Kita tak baring telentang, muka dan tapak kakinya menghadap kiblat. Diletakkan sesuatu yang berat atas perutnya. Kita ambil benda kita letak atas perut dia. Takut masuk angin gelembung. Agar tidak kembung dan buruk dipandang. Dan benda yang diletakkan itu di atas pakaian. Seperti mana riwayatkan oleh Anas ketika maulanya, tulis maula itu hamba dia. Hamba yang dia merdeka meninggal dunia. Lalu dia berkata, da'u ala batnihi hadidatan li'alla yantafikh. Letakkan besi di atas perutnya agar ia tidak kembung. Cuma kata-kata Anas ini tidak sabit. Tulis belajar. Kata-kata Anas ini dikeluar oleh Imam Al-Baihaqi. Kata di Syekh Al-Imam Az-Zahabi, dia kata fihi Muhammad, ada rawi dia nama Muhammad yang dhaif, yang tidak sahih. Dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' dia kata fihi nazar, nukilan daripada Anas ini tidak diragui, mungkin tidak sabit daripada Anas. Wallahu alam. Yang pentingnya kalau kita tengok keadaan lah. Kenapa takut mayat kita ni gempur perut kak, letaklah benda-benda sikit. Kalau tidak biasa-biasa ya. Dan tengok ni. Dan tidak boleh letakkan mushaf. Jangan letak Quran atas perut dia. Yang dimuliakan, jangan. Demikian juga kitab-kitab hadis dan kitab-kitab ilmu tak payah. Oleh kerana dia ni ustaz mati ni, kita ambil kitab dia mengajar. Ambil kitab muktamad ni bawa letak atas perut dia tu. Tak payah. Jangan. Letak benda-benda kalau nak letaklah, letak apa benda bantal ke apa benda. Kalau diperlukan. Tapi hadis Anas ni tidak sahih. Tidak sahih. Yang keenam, menanggalkan pakaian dia. Kalau dia pakai baju ke apa, kita buka lah. Sunat menanggalkan pakaian mayat yang berjahit yang dipakai ketika matinya agar ia tidak cepat rosak. Jangan main. Dan dikecualikan orang yang mati syahid perang. Mati syahid dalam peperangan, maka sepatutnya dikekalkan pakaiannya dan disingsingkan agar ia tidak terkena najis yang keluar daripada dia. Mana kekal pakaian dia. Sebab orang mati syahid ni dikebumikan dengan darah-darah dia, tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Orang mati syahid. Orang lain kita buat pakaian dia, kita tudungnya dengan kain supaya mudah nak urus. Nak mandi dia tu mudah. Yang ketujuh. Itulah yang ketujuh, menutup tubuh dia, semua badan dia. Sunat menutup seluruh badan mayat dengan kain jika dia tidak berihram haji atau umrah, seperti mana riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, seluruh tubuh baginda ditutupi dengan kain hibarah, iaitulah sejenis kain buatan Yaman. Kain hibarah ni kain buatan Yaman, dia kata. Ada ini dalam Bukhari dan Muslim. Macam mana ni kain dia ni? Hibarah ni macam mana? Tulis, tengok pelajar. Dia tak tulis dalam nota. Ada di sini dia kata hibarah tu kain ada jalur-jalur. Kain jalur
Yang pentingnya apa jenis kain lah, senang. Sunat ditutupi dengan kain nipis. Jangan tutup ambil kain selimut tebal, jangan. Kain nipis je. Agar ia tidak memanaskannya, agar tidak merusakkannya. Tepi kain diletak di bawah kepalanya, manakala tepi yang lain di bawah tapak kakinya, agar ia tidak terbuka. Mati mari angin terbuka pula, aib dia. Adapun orang yang memakai ihram, maka ditutupi apa yang wajib dikafani daripadanya. Kalau orang pakai ihram, dia buka muka, dia tak tutup muka. Sebab orang pakai ihram ni tak boleh tutup muka. Orang laki-laki tak boleh pakai kopiah, tak boleh tutup kepala dia. Ini kena buka. Kalau tuan-tuan tengok dalam gambar, orang mati musim haji di Masjid Haram Mekah, nampak gambar tu muka dia. Itu dia mati dalam keadaan ihram, dalam keadaan berihram, maka muka dia tidak ditutup, kepala dia bagi orang lelaki tidak ditutup. Itu tanda orang ihram. Bagi kitanya tutuplah kain apa-apa. Tak syarat kain batik Jawa, ada. Kalau tempat kita ingat kain batik Jawa, kain tudung senduk, apa lagi? Kain apa? Apa-apa kain lah yang senang. Lihat apa ni kain cadar tu boleh. Baiklah. Ada yang ke-8, membayar hutang. Bayar hutang. Sunat menyegerakan pembayaran hutang-hutang mayat untuk membebaskan tanggungan daripadanya. Seperti mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda. Maksudnya, diri orang mukmin bergantung dengan hutangnya sehingga ditunaikan. Ini bahaya kita ni. Tulis hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis ini sahih sebagaimana kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' dan lain-lain. Jadi kita kena bayar hutang dia segera. Dan sunat bersegera membayarkan hutangnya atau membayarkan hutang kemudian. Manakala tak sempat hari itu, kita bayar kemudian lah, tapi kena cepat. Maka ia wajib setelah dikafani dan dipersiapkan untuk dikebumikan. Kena bayar segera. Jangan tunggu lama-lama, ambil hutang dia bayar selalu. Kita bayar bila kena bayar hutang ni, tanda pelajaran. Sebelum wasiat dan pembahagian harta pusaka. Seperti mana yang telah dijelaskan, yang akan dijelaskan. Dan makna hadis tadi. Hadis apa ni, orang ni tergantung dengan hutang dia. Makna hadis ini bahawa dirinya dituntut dengan apa yang diwajibkannya ke atasnya dan tertahan di tempat yang mulia sehingga ditunaikan. Bukan kerana dia diseksa, terutamanya jika dia meninggalkan harta dan diwasiatkannya. Mana kalau kita ada harta, hutang itu boleh bayar. Contohnya dia berhutang 200,000, dia punya harta 500,000, mana boleh bayar. Tapi kena segerakan, sebab tergantung hutang dia tu dengan keadaan dia tu selagi tak bayar hutang. Maka susunan kita akan sebut nanti sekejap lagi. Yang ke-9, mendoakan mayat. Ni bukan solat jenazah lagi ni, orang baru mati baru. Bila kita pergi ziarah orang mati, kita kena doakan mayat. Bukan setakat pergi buka tengok dia mati dah, tutup balik. Ada sahabat jenis setengah orang ni minat ke selfie, buka muka, perik, ambil gambar. Ayah, siapa dia ajar lah gitu. Dulu ada satu masa jenis YB, anak panggil dia YB mayat. Allahu Akbar, tengok di Facebook dia kat caw ambil gambar mayat ni. Kata jangan sampai begini sekali. Mayat dia ada kehormatan diri dia. Yang kita naknya baca kita. Sunat bagi manusia, orang yang pergi ziarah orang mati,
bercakap benda yang baik di sisi mayat. Pergi ya. InsyaAllah sahabat kita yang mati ni orang baik, selalu pergi masjid, selalu pergi balasah kan. Kita pujilah dia, hak dia yang patut dipujilah. Dah kita kenal dia dah. Tapi kalau dia tak baik, tak sedut cakap. Jangan pergi kat dia, Allah nasib baiklah dia ni mati mujur dah. Allah kalau tidak gak telur ayam orang hilang, selipar orang hilang, tuduh longkang rumah orang cabut. Nah, dia ni mujur dia mati. Jangan cakap. Kalau awak tak nak cakap tu pergi tengok. Dan mendoakannya. Ini penting. Kita pergi ziarah orang mati, kita doakan dia. Berdasarkan hadis Ummu Salamah yang terdahulu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Nabi kita masuk kepada ziarah Abu Salamah. Dan matanya terbuka. Lalu dipejamkannya. Nabi tengok mata dia terbuka, Nabi kita gosok, tutup mata. Lalu ahli keluarganya terkejut. Ahli keluarga dia terkejut. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ruha, ruh itu apabila dia diangkat maka diikuti oleh matanya. Tadilah kita dah sebut tadi, diikuti oleh penglihatan. Lalu ahli keluarganya terkejut. Fadajja nas min ahli, bising keluarga dia. Maka baginda bersabda, La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kamu mendoakan kata diri kamu melainkan kebaikan. Sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Dengar ni. Ni setengah orang ni bila keluarga mati kat rumah, tak ada dah lah, binasa dah lah kita, susah dah lah hidup lepas ni. Jangan duduk meratap. Sebab kalau kamu doa macam tu, malaikat aminkan doamu. Jadi sungguh susah. Kita sabar, kata apa? Kemudian baginda berdoa. Ikutlah ke doa. Ni tak ada lagi kitab ni. Doa ni ada sini. Ni dalam kitab Perisai Muslim. Kitab Perisai ada kan? Cari doa ziarah mayat. Doa ketika menziarahi mayat, ikut baca belakang. Nabi, ni doa Nabi ni, pandai kita ubah sikit. Jangan ikut lagi. Kita nak baca hak Nabi baca. Nabi baca ya, bila dia ziarah orang dia kata Allahumma ufir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Nabi kata Allahumma ufir li Abi Salamah. Sebab Nabi kita pergi ziarah siapa mati? Abu Salamah. Jadi bila kita pergi ziarah siapa-siapa mati, kita sebut orang tu. Kalau keluarga kita sebutlah Allahumma fili li hadzal mayyit. Bolehlah lebih senang. Ya Allah ampunkanlah mayat ni. Kalau ayah kita Allahumma fili abi. Pak cik kita Allahumma fili ammi kan. Ikut belakang. Allahumma ghfir li hadzal mayyit warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Bapa orang dah pergi ziarah mayat baca doa ni. Angkat tangan nak tengok. Tak ingat. Perisai Muslim bukannya besar, boleh poket. Baca. Tengok doa ni menarik sekali. Nabi kata apa? Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Mana kalau kita pergi ziarah siapa-siapa, kita sebut ya Allah ampunilah mayat ni. Kalau tak tahu nama kan. Kalau tahu nama sebutlah. Ya Allah ampunilah fulan. Tinggikanlah darjatnya di kalangan orang-orang yang beroleh hidayah. Gantikanlah dia pada zuriatnya yang masih ada. Keturunan anak-anak dia kesian, ayah dia tak ada dah. Ganti orang lain, tolong jaga dia.
pak saudara dia ke siapa-siapa sajalah. Ampunilah kami dan dia, ya wahai Tuhan seluruh alam, lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia dalam kuburnya. Allahu akbar, bahagianya kita. Dan tulis hadis ini riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Kata Imam Nawawi, bagi ahli keluarga mayat dan sahabat-sahabatnya boleh mencium wajahnya. Boleh kalau kita nak cium lah. Kita tengok mayat ni, keluarga kita, ibu bapa kita, pakcik-pakcik, adik-beradik, boleh kita cium dia, cium dahi dia. Yang demikian sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi kita pergi cium sahabat dia Uthman bin Maz'un dan lain-lain lagi. Habislah kita 9 adab yang segera dilakukan kepada mayat. Kemudian apa yang kita nak buat seterusnya? Tengok dalam kitab. Al-a'malul wajibah aqibal maut. Amalan-amalan yang wajib dilakukan selepas kematian. Bila orang ni mati, apa kita kena buat? Hak 9 perkara tadi hak segera. Yang ni pengurusan. Wajib mempersiapkan tajhiz. Tajhiz maknanya menguruskan pengembawaan jenazah. Itu makna tajhiz mayat. Dan wajib dilakukan 4 perkara sebaik sahaja selepas kematian. Tulis, ikut tartib lah. Bila mayat tu mati, seorang tu mati, yang pertama sekali kita memandikan dia. Yang kedua mengkafani, kafan. Yang ketiga menyembahyangkan. Tulis menyembahkan tak, jangan sembah, menyembahyangkan, maknanya solat. Kita mandi, kita kapan, kita sembahyang. Betul tu terjemahan salah. Sembahyangkan jenazah itu dan mengkebumikannya. Ini 4 ni wajib kena buat segera. Iaitulah menjadi fardu kifayah dengan ijma' ulama. Kecuali apa yang dikecualikan daripadanya dengan sebab, seperti mati syahid, seperti akan dijelaskan. Sama ada pada yang demikian orang Islam dan kafir zimmi. Kecuali mandi dan sembahyang, maka kedua-duanya dikhaskan dengan orang-orang Islam tanpa kafir zimmi. Tak payah maya orang kafir kan. Dan diseru dengan fardu kifayah seluruh orang yang mengetahui kematiannya dari kaum kerabat atau selainnya. Panggil belaka anak-anak dia mari. Seperti mana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok dalam hadis ni. Ada riwayat ni, diriwayatkan ruwiya. Salasun la yuakhiruhunna. La tuakhiruhunna as-salatu wal janazatu wal ayyimu idza wajadat kuf'a. Dia kata 3 perkara tidak boleh ditangguhkan. Yang ini mesti disegerakan. Yang pertama solat. Solat apa? Solat bila masuk waktu mayat. Yang kedua al-janazah. Bila ada kematian segerakan ke bumi. Wal ayyimu, yang keempat wanita ayyim. Ayyim itu mana orang yang tidak ada suami. Iza wujidat kuf'a, apabila didapati pasangan yang sepadan dengan dia, sekupu dengan dia, maka segera kita kahwin. Jangan duduk main biar budak lagi tu umur 30 tahun baru budak lagi, akhir kali tua ke diri, tak ada orang nak kan, segera kan. Budak ni sudah balik, cukup matang lah zaman kita hari ni dah. Orang mari minta, boy ni saya apa nak pergi anak pak tua ni. Tanda hadis ni, tulis pelajar. Hadis akhrajahu al-Tirmizi wa qala hadisun gharib. Hadis gharib, kata Imam Nawawi, hadza hadisun dhaif. Hadis yang thalatha ni dhaif, tidak sahih. Perkara ini wajib disegerakan setelah nyata kematian dan zahir tanda-tandanya,
dan hari dijelaskan oleh doktor pakar. Mana doktor kata mati dah ni. Jika mati secara mengejut, mana mengejut ni tak sakit, tak apa, tiba-tiba senyap. Tidak boleh bersegera mentajhizkan, menguruskan, kerana kemungkinan dia belum mati. Demikian juga apabila mati di panah petir, tenggelam air, terbakar, takut dari perang atau binatang buas, jatuh dari gunung atau dalam perigi, maka tidak boleh segera sehingga dipastikan kematiannya. Jadi zaman kita ini kak, senangnya kita panggil polis lah, dah panggil doktor mari cek, mati dah tu. Tapi jangan, satu cerita, nak dengar cerita. Ada seorang polis di Mekah, orang panggil dia polis Thalajah. Mu tahu Thalajah apa? Thalajah ni peti sejuk. Pernah polis ni doktor kata dia mati dah. Orang apa ambil mayat dia getak dalam peti polis, peti sejuk. Nak tunggu keluarga dia mari ambil. Tiba-tiba bunyi duk tendal dalam peti, gergang duk sepak. Penjaga mayat ni kata, "Ai, beratu kau." Pergi buka-buka, polis ni panggil. Ada. Terkenal lah di Mekah tu polis. Dia panggil, apa dia tu? Thalajah dia panggil. Polis peti, pasal dia pernah masuk dalam peti mayat. Jadi kita kena hati-hati lah. Jadi kena pasti betul-betul doktor memastikan orang ni mati, baru kita pergi tanam dia. Kalau tidak, nyanyi tanam orang hidup, yang mati juga dalam tanah lemah tu. Semua fardu kifayah yang 4 itu mempunyai hukum-hukum dan perinci-perincian yang kita akan bentangkan seperti berikut. Jadi insya-Allah dalam siri yang akan datang kita mula dengan pasal yang kedua, mandi mayat. Lepas pada mandi kita pergi kepada kafan. Lepas pada kafan kita pergi kepada solat. Lepas solat kita pergi kepada kebumikan. Kan? Lepas pada kebumi kita balik. Insya-Allah satu persatu akan dihuraikan dalam perbincangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.